Dan K. Razman tu, seperti mana Datuk Yatim sebut, dia tulis dalam Facebook dia, K. Razman ni nampak sangatlah Kerajaan Madani membela bendera komunis, dia kata. Kan? Dia menggelarkan yang kibar kat Terintan tu adalah bendera komunis. Ni kepala otak dia Yatim ni. Kan? Dia kata bendera komunis. Dia tak sebut negara China. Dia kata bendera komunis. Yang dikibarkan itu bendera komunis. Betapa bodohnya Yatim ni. Kan? Pernah jadi menteri undang-undang tu. Pernah jadi menteri undang-undang. Pernah jadi menteri. Ya, terima kasih Syam. Ya. Pernah jadi menteri undang-undang, pernah jadi yang ketua Dewan Negara. Kan? Takkan dia tak tahu benda ni? Kan? Dia jadi pemimpin, jadi menteri lama. Tapi sebab apa? Sentimen, nak memburukkan, nak main isu 3R. Kan? Dia melampau pasal orang tak pantau apa yang dia tulis. Sebab dia bukan menteri, dia bukan pemimpin utama parti, maka dia ingat dia bebas menulis. Kan? PDRM, sesiapa pun tak pantau Facebook dia. Tapi kalau buka Facebook dia, bersepah 3R sentimen ni. Dengan selama je sebut itu bendera dikibarkan adalah bendera komunis. Kemudian dia main sentimen apa? Dia kata Razman disiasat oleh polis. Razman berkumpul dekat Terintan tu, dia kata hanya untuk menentang perarakan bendera komunis. Tu Yatim sebut. Razman berkumpul keesokan harinya adalah untuk menentang perarakan mengibar bendera komunis. Tapi Razman kena siasat. Yang mengibar bendera komunis tak kena siasat. Tu betapa jahatnya Yatim. Sampai tahu. Ni Melayu ni. Melayu, malu kita. Pemimpin Melayu macam itu, bekas menteri pula tu. Jahat. Yang Razman disiasat tu, dia kata apa? Oh, kibar bendera komunis tak apa. Kibar jalur gemilang, kena siasat polis, kena tangkap. Polis siasat, kena kibar jalur gemilang. Kibar bendera komunis tak apa. Tengok betapa jahat pemikiran yang dia bawa. Saya nak bagi tahu anak muda, Razman disiasat bukan kerana kibar jalur gemilang. Tak ada kena-mengena pun dengan jalur gemilang. So siapa pun berkibar jalur gemilang, bahkan kita menggalakkan. Tak kira lah hari kebangsaan ke, hari merdeka ke, nak kibar jalur gemilang kita galakkan. Tidak masalah. Kibarlah banyak mana pun. Yang Razman disiasat tu bukan kerana jalur gemilang, disiasat kerana perhimpunan tanpa permit. Perhimpunan tidak ada kebenaran. So siapa pun buat perhimpunan tanpa kebenaran, memang kena lah saudara. Undang-undang tetap undang-undang. Rakyat Yatim ni menteri undang-undang dulu. Dan dia tahu peraturan itu digubah di dalam parlimen. Dan disahkan Dewan Negara. Dia bekas betul negara. Dia bukan tak tahu. Tetapi kerana jahat. Kerana menanamkan semangat kebencian. Nak mencetuskan isu perkauman. Ini dia bawa. Seolah kerajaan sekarang zalim. Ya, tangkap Razman kerana kibar jalur gemilang. Yang bendera komunis okey pula. Siapa kata okey? Perhimpunan yang mengibar yang berlaku disiasat oleh polis, penganjur dipanggil oleh polis. Tindakan dibuat. Tapi bukan tindakan kerana kibar bendera itu, tindakan kerana berhimpun itu pun dikatanya tidak mematuhi syarat. Penganjur tidak mematuhi syarat. Kan? Dan kita tidak pernah mengiktiraf pun itu bendera komunis. Kita cuma mengatakan itu negara China yang dikibarkan oleh warga China. Macam mana pelajar kita mengibarkan bendera jalur gemilang dekat tembok besar negara China, sama lah. Tapi di negara China tak ada pas, sebab itu tak ada masalah. Jalur gemilang yang terpanjang dicatat oleh Guinness Book Record, ditarik sepanjang tembok besar negara China. Ada tak rakyat China bangun? Ada tak rakyat China bising? Ada tak rakyat China memainkan isu ini? Tak ada saudara. Pasal apa? Mereka bertamadun. Yang kedua, kat negara China tidak ada pas. Sebab itu tak ada masalah. Dekat kota London, banyak rakyat Malaysia kibar bendera kita kat kota London. Bila menyambut pemimpin datang, ataupun ada menyambut hari kebangsaan, hari kemerdekaan negara kita, pelajar-pelajar kita, pekerja kita berkumpul, naikkan bendera jalur gemilang di kota London. Ada tak masyarakat sana bising? Jadi kecoh? Tak. Pasal apa? Mereka bertamadun. Mereka tak takut dengan bendera-bendera ni. Bagi mereka patriotik. Mana-mana negara pun kita, mana-mana tempat kita pergi, kita akan bawa semangat patriotik. Rakyat Malaysia berada di London, Jerman, Perancis, mereka walaupun berada di negara berkenaan, bekerja bertahun-tahun di negara berkenaan, tapi mereka masih sayangkan negara mereka. Mereka masih kibarkan bendera jalur gemilang. Jadi warga Cina datang ke Pulau Pinang, mereka kibarkan negara dia. Tapi kita kata bendera komunis. Dia kibarnya bendera itu bakal kita seolah Kerajaan Madani ni mengiktiraf komunis masuk. Tengok berjahat tak jahat. Kan? Kalau dikaitkan Razman, Razman ni tangkap kerana kibar jalur gemilang. Kepala otak dia.
Yang dikibar dalam zaman tu bukan kerana yang disiasat oleh polis, bukan kerana dikibar jalur gemilang, disiasat kerana penimbunan itu. Mana boleh sesiapa pun nak berhimpun sesuka hati. Ada undang-undang dan Dai Yatim tahu undang-undang tu. Tapi sengaja diputar belit supaya orang benci kepada kerajaan ini. Supaya orang benci kepada kaum-kaum yang lain. Ini aja matlamat mereka. Ya. Itu yang dikatakan tahun 2028 negara ini orang Melayu habis dah. Tak ada kuasa politik. Kepala otak ada. Dia tahu perlembagaan ada. Bukan dia tak tahu. Dia salah seorang yang mengubah perlembagaan. Dai Yatim, dia tahu. Takkan dia tahu sejarah kemerdekaan negara kita. Takkan dia tak tahu tentang perlembagaan itu melindungi hak orang Melayu dan orang Islam. Dia tahu. Dia tahu, saudara. Kenapa dia boleh timbulkan tahun 2028 orang Melayu akan tersingkir daripada negara ini? Negara ini akan dikuasai oleh bangsa asing. Kenapa dia cakap macam itu, saudara? Sebab mereka nak jadikan satu sentimen. Wah, dia tahu perlembagaan melindungi orang Melayu, melindungi agama Islam, melindungi raja-raja Melayu, bahasa Melayu. Bahkan pemimpin-pemimpin utama negara kita semua terdiri pada orang Melayu. Panglima Angkatan Tentera orang Melayu, Ketua Pilihan Negara orang Melayu, Islam, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, ya, raja-raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong, Ketua Hakim orang Melayu. Jabatan-jabatan besar yang kerajaan ini dikuasai oleh orang Melayu. Takkan 2028 semua dah tak ada dah, raja-raja habis. Maka naiklah bangsa asing menjajah. Ketua Pilihan Negara, Panglima Angkatan Tentera, askar-askar Melayu pun tak ada dah. Askar Melayu sudah jadi askar komunis, kan? Bertukar regimen askar komunis. Macam tu. Jangan jadi bodoh, saudara. Kita ni politik boleh berbeza, politik tak apa, tapi jangan kita pajak otak kita pada pemimpin jahat seperti ini. Sampai kita diperbodohkan, mudah diperbodohkan. Oleh orang yang main isu kaum, Rakyat Yatim, Mahathir Mohamad. Orang yang mendengar agama, Lebih Hadi. Jangan mudah. Jangan mudah, saudara. Kalau kita cerdik, orang politik tak boleh tunggang kita. Tak kira parti apa pun. Tak kira parti apa pun. Tapi kalau kita guna otak kita, orang politik tak boleh tunggang kita. Tapi kalau kita bodoh, saudara, dengan mudah orang tunggang kita. Yang untung mereka, yang dapat jawatan mereka, yang dapat kuasa mereka, kita dipodoh-podoh macam tu. Macam wanaon. Kan? Guna terasa agama, duduk kelas pasti. Guru, berapa gaji guru pasti? Tengok. Berapa gaji? Anwar bagi gaji minima 1,700, guru pasti berapa? KLSP pun tak potong, sosok tak ada. Kan? Bila tanya lebay kata apa? Ini fisabilillah. Ini sukarela. Oh, kalau orang fisabilillah. Dia jadi wakil rakyat, sapu gaji. Ahli parlimen sapu. Tak cukup satu kursi, dua kursi. Tuan Bin Toman tu, parlimen dia sapu, Don pun dia sapu. Dua-dua gaji berasah. Kan? Lepas tu ketika Anwar tak ambil gaji. Guru pasti berapa gaji? Berapa gaji guru pasti? So, bila kita nak tunggang orang macam ini, yang untung mereka, yang kaya-kaya mereka, rumah mewah, bini 3-4 orang, kereta mewah, guru pasti naik motor Honda. Baru-baru ini ada guru pasti perempuan dah pergi accident tengah jalan, motor langgar mati. Ada tak insurans dah? Sosok ke apa ke? Ada? Tak ada, pasal guru pasti gaji mereka tidak rata. Ikut suka hati nak bagi. Sosok tak ada kalau sapi tak ada. Bola pada guru pasti kena langgar. Tak ada apa-apa. Cuma kalau dia kerja kilang, ada sosok, ada kan, ada insurans dan sebagainya. Tapi bila duduk macam tu, yang nanya siapa? Pemimpin pun mereka ada kereta mewah, Velfire, ada insurans, saudara. Insurans tinggi. Kita lah ni bawah ni. Sebab bila nak berbodoh? Dengan guru pasti, dengan apa ni cakap, kita fisabilillah, kamu semua ni ustazah-ustazah mengajar anak agama ni besar pahala kamu. Kamu tak dapat di dunia tak apa, Allah akan bayar di akhirat. Betul ustaz, betul ustaz. Takbir, takbir, kata walaun untid yang jadi guru pasti tu. Kan? Ustaz datang melawat guru pasti, sabar ustaz. Ustazah tanya, kan, macam mana ustaz? Anwar dah naikkan gaji minima dah kaki tangan awam 1,700 paling rendah. Kami ni ada berapa ratus, 600, 700 ni, macam mana ni ustaz? Kamu ni ustazah kena sukarela. Mengajar agama ni Tuhan bala besar, akhirat besok Tuhan akan bayar. Walaupun tak dapat kat dunia ni, sabarlah.
Kita kena banyak berkorban kerana agama kita. Kita ni tak jadi kerajaan. Bukan ke dulu Ustaz pernah jadi kerajaan? Dulu 3 bulan mana boleh nak bagi, nak ni kerengga banyak, kata Ustaz tu. Sekarang ni berkorban, tahan dulu. Walaupun nak 700 cukup dah makan. Allah akan bagi juga rezeki. Walaupun nak gaji 700. Takbir, 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 kata Wala Untit. Habis je Ustaz tu nasihat Muslimat, dia pun naik kereta Wayfire. Zoom. Ustazah pun tutup kelas. Naik motor kacau, balik rumah. Ni apa berlaku, saudara. Hakikat yang berlaku. Sebab itu kita nak bagi tahu supaya jangan sampai ke tahap itu. Agama tak ajar macam itu. Tuhan bagi akal, itu sebabnya Tuhan bagi akal. Supaya kita berfikir. Betul ke orang buat kat kita macam ini? Betul ke pemimpin buat kat kita macam ini? Betul ke agama ajar macam ini? Nak melaga-lagakan sesama kita bergaduh, dengan bang kaum lain kita nak bergaduh. Jadi apa kita? Sesama Melayu pun kita bergaduh. Ni Rakyat Yatim sebut, orang Melayu berpecah. Dia bersetuju dengan Mahathir. Mahathir kata perpecahan Melayu ini kenapa? Kerana banyaknya parti-parti politik Melayu. Sebab itu kita berpecah, dia kata. Sebab banyak parti-parti. Melayu ni banyak sangat parti, sebab itu kita pecah. Yang bercakap tu lah yang banyak parti. Saya nak bagi tahu. Anwar Ibrahim hanya satu parti. Dulu UMNO tu bukan dia keluar. Engkau yang buang dia. Engkau yang zalim dia. Kau anaknya dia keluar. Dia tu Parti Keadilan. Sampai sekarang Parti Keadilan satu je lah. Selain daripada UMNO yang kau buang. Mahathir berapa parti saya tanya? Mahathir. UMNO tu sendiri beberapa kali dia kalau masuk macam jamban je. Mahathir ni. Masuk dalam parti UMNO ni. Dia ni macam masuk jamban. Keluar masuk. Dia zaman tu Kudaman kena pecat masuk balik. Last sekali dia keluar. Zaman Najib. Kan? Tu parti Bersatu pula tendang. Pejuang pula keluar. Betul GTA pun keluar. Betul masuk Putra yang Bali punya keluar. Banyak parti Mahathir. Kau nak sembang siapa ni Mahathir? Anwar satu je. Parti yang dia baru. Keadilan. UMNO tu kau buang. Mana keseluruhan dalam politik UMNO ni, politik Anwar ni 2 parti dia pernah masuk. UMNO, PKR. Cuba bilang parti Mahathir. Rakyat Yatim. Rakyat Yatim. UMNO, Parti Semangat Penam, Parti Bersatu. Ni Rakyat Yatim ni. Yang sembang tentang perpecahan Melayu ni. Mahathir pula UMNO, Bersatu, Pejuang, GTA, Putra. Ini penasihat. PAS pula. 5 Mahathir, parti dia. Rakyat Yatim, UMNO, Semangat 46, Bersatu. 3. Anwar, UMNO, PKR. Siapa sebenarnya yang tubuh parti banyak? Siapa yang pecah Melayu sebenarnya? Jangan sembang lah. Sebab itu kita penyokong ni di otak, saudara. Fikir. Yang bercakap tentang perpecahan Melayu, yang bercakap tentang banyaknya parti Melayu, siapa? Mereka tak ada cermin kat rumah mereka. Tapi kalau kita bijak, kita boleh pelekehkan je. Dia cakap macam tu. Sebab kita tahu kau ni hipokrit. Engkau lah pemecah Melayu. Pemecah umat Islam adalah Haji Hadi Awang. Pemecah Melayu Mahathir Mohamad. Itu jelas. Hari ini Anwar sebagai pemimpin, dia nak menyatukan semua ini, saudara. Tak kira kaum, tak kira agama, tak kira yang tua, tak kira budak-budak, tak kira kanak-kanak. Daripada budak-budak dia ambil tahu sampai ke orang tua-tua. Golongan petani, nelayan, artis, semua dia akan tengok. Pelajar-pelajar, suara pelajar dia boleh dengar. Dalam program Temu Anwar dia boleh dengar suara pelajar, rintihan pelajar, cakap tanya dia, cakap dengan dia direct. Ini Anwar Ibrahim. Bukan saja dia berani berdepan dengan rakyat dari berbagai peringkat, dia juga berani berdepan dengan ahli parlimen dalam parlimen. Buat sesi soal jawab. Dia takkan lari diri untuk berdepan dengan sesiapa pun. Bahkan di luar negara luar pun. Negara kuasa besar dunia luar ke, Arab ke, Barat ke, dia sini berdepan, saudara. Itulah pemimpin. Bukan pemimpin dengan rakyat pakai PDF. Dengan rakyat pun takut. Macam Din Cirit tu. Nak buat ke ATM pun takut. Usahakan nak bertemu dengan pemimpin luar. Jentera kamu sendiri. Kamu jadi kajian Perdana Menteri. Kerjaan tebuh atap. ATM tu milik kajian. Buat live pun takut. Live ke? Live ke? Kan saya dah bagi tahu jangan live. Live ke? Nanti saya boleh buat live. Penakut bacul. Itu nak angkat jadi Perdana Menteri sekali lagi. Sebab tu tak pelik kalau Jokowi pun tak kenal dia. Kan?
Saya Mahidin Pak. Saya Mahidin Pak, boleh Pak jadi Perdana Menteri Pak. Bawa kat Supah tadi Pak, terbuat tak Pak. Oh Mahidin, tahniah. Tu standard level. Tak malu kita rakyat Malaysia ada Perdana Menteri macam tu. Tu satu lagi Abang Hadi Sekor. Kan sama juga. Orang sembang tentang AI sekarang ni. Anwar cerita pasal AI, ekonomi, ekonomi hijau. Macam-macam lah yang Anwar sebut, saya pun tak tahu. Bahasa-bahasa yang melibatkan tak tertinggi lah yang boleh sebut. Pelaburan-pelaburan besar-besar ni, Google-nya, Elon Musk-nya, macam-macam lah yang Anwar cerita. Yang Haji ni cerita pasal mimpi. Saya bermimpi jumpa Nabi. Tu bangga cerita pasal mimpi. Saya tak cerita mimpi. Saya mimpi man tadi dah kena mandi wajib pagi ni. Sebab apa mandi wajib? Sebab saya mimpi man tadi. Saya tak cerita orang macam tu kan. Dia cerita saya mimpi Nabi suruh pergi Iran nak satukan Sunni dengan Syiah kan. Sebab tu saya selalu pergi Iran. Apa untungnya kau pergi Iran tu? Kalau kau boleh bawa ekonomi Iran, pelaburan Iran ke Malaysia, tak apa juga kan. Kau jadi kerajaan dulu pergi Iran, jadi duta khas Timur Tengah, selalu pergi Iran kan. Apa pelaburan Iran kau bawa? Tak ada. Mengaji buta lah. Mengaji buta je. Mengaji buta tak apa, dah Islam. Asalkan PAS. Tak ambil gaji tak boleh. Dia persenda, dihina orang tak ambil gaji. Orang yang makan gaji lebih, yang menyakau, dipuja, diangkat sebagai pemimpin. Inilah ketua akhir zaman. Orang yang jujur, dihina, dipersendakan, dipelekehkan, difitnah. Tapi orang yang makan duit, hak dia diambil, hak orang pun diambil. Ni yang itu nak diangkat sebagai pemimpin. Macam Din Cerit, bagi saya sebulan, saya akan settlekan isu beras kepala otak dia. Kau 33 bulan. Bukan sebulan, 33 bulan kau merintah. Rakyat tak jumpa beras, rakyat angkat bendera putih 6 terdarah Muhyiddin. Jangan lupa. Bukan sebulan. Waktu itu kita tak ada krisis beras. India tak sekat lagi import beras ke negara kita. Tidak ada krisis beras, saudara. Memang kita akui 33 bulan tu beras ada lagi, pendapatan ada, tapi rakyat tak boleh nak makan. Walaupun dia ada, walaupun dia melambak, walaupun India masih mengimport beras lagi, tapi kita tak boleh nak makan sebab duit tak ada. Rakyat terpaksa angkat bendera putih. Hari ni kau nak bercakap bagi dia sebulan, dia boleh selesaikan isu beras kat Malaysia ni. Isu beras tak ada masalah. Berapa orang dalam negara kita yang angkat bendera putih tak makan sekarang ni? Kalau rumah Muhyiddin tak ada beras bagi tahu, kita boleh hantar kat dia 1 lori. Apa masalah? Kamu lu cembang macam seolah kamu zaman kamu mewah sangat. Minyak masak 5 kilo pun berapa puluh ringgit. Telur berapa ringgit, telur pun hilang. Ayam 13 ringgit, 14 ringgit sekilo. Nak sembang, nak selesaikan masalah orang. Daripada kamu nak ambil masa sebulan nak selesai masalah beras ini, lebih baik kamu ambil masa sebulan itu untuk mencari menantu kamu yang dah 2 tahun tak balik-balik. Menantu 2 tahun pun tak balik, dah 2 tahun tak balik-balik, nak sembang pasal nak cari beras sebulan. Ni hipokrit. Lebih baik cari menantu. Kesian anak-anak cucu-cucu. Sampai bila nak berpisah dengan keluarga? Kerana takut diburu oleh SPRM. Takut apa kalau kamu tidak menyakau? Takut apa kalau kamu tidak merompak? Baliklah. Kenapa tak nak balik? Dah sama macam Jolo dah. Kenapa tak nak balik? Balik. Tapi dia tahu, saudara, dia boleh bayangkan. Dia jejak je kaki KLA ni, ada van akan menanti dia. Tak payah panggil driver lah, tunggu. Saya nak beritahu menantu Muhyiddin. Tak payah panggil driver, tak payah tempah Grab. Tak payah cari taksi, tak payah tambah gerai. Kamu turun je KLA, jangan bimbang wahai menantu Muhyiddin. Akan ada van menanti kamu. Baliklah. Berapa kali raya dah ni, kau tak balik ni. Jadi, nak selesaikan masalah sebulan, masalah beras. Tu, selesai masalah menantu kau tu dulu. Settlekan masalah menantu kau dulu. Tak ada maruah bercakap. Sama juga dia yatim sebut. Kenapa kerajaan tak cari Jolo? Najib dah masuk penjara, dia kata. Kenapa dia seorang je kena? Jolo mana? Nek Faisal yang terlibat dalam kes ini. Semua tahu Jolo terlibat, tapi kenapa kerajaan tak cari? Saya nak bagi tahu dia yatim. Jolo ni kita minta cari zaman bila? Zaman Najib jadi Perdana Menteri lagi kita minta cari Jolo ni.
Kan? Tapi Najib waktu itu dia mengatakan tidak ada masalah, Jolo adalah perniagaan. Dia berniaga cara betul, jadi tak ada sebab nak cari. Maka kita kata apa? Kita cuma beritahu je zaman dia Perdana Menteri. Okey, dia tak buat. Zaman Mahathir pun, Ketua Polis Negara kata dah cari, tak jumpa. Itu Hamid Bador sebut. Kan? Dah cari tak jumpa. Maknanya PDRM mencari zaman Mahathir tu. Tak jumpa. Zaman Din Cirit, aku dah tanya Riyatim, dia berada dalam kerajaan Din Cirit 33 bulan. Kamu cari tak? Kamu cari tak Jolo? Kamu pun tak cari kan? Kalau kamu cari pun tak jumpa kan? Bila kamu 33 bulan, zaman Najib pun tak jumpa, zaman Mahathir 22 bulan, tak boleh cari Jolo. Zaman kamu pun tak jumpa. Kenapa zaman Anwar ni kamu dah desak sangat? Betul bersungguh ke kamu nak cari? Bersungguh-sungguh ke? Anwar ni kalau boleh, bukan setakat Jolo. Anak-anak Jolo tu pun kalau boleh nak cari. Bukan setakat Nek Faisal. Anak-anak keturunan dia yang sakau kalau boleh nak cari. Tak payah kamu ajar Yatim. Kalau kamu zaman kamu mencari tak apa. Zaman kamu pun kamu tak tahu je. Kamu sumbat, Najib dalam penjara, kamu tak ambil tahu. Kan? Hari ni nak cakap tentang Jolo. Itu menunjukkan bahawa mereka sebenarnya tak ikhlas. Mereka nak cari saja apa yang mereka boleh bentang mana mereka cari. Walaupun akhirnya terkena pada muka sendiri. Ni saya nak beritahu. Dan di akhirnya Yatim dalam satu tulisan dia ada berpantun. Saya nak jawab dah pantun Yatim ni. Dia pandai berpantun. Saya oleh kerana saya tidak pandai berpantun, saya akan jawab berpantun kepada pembayang pantun dia juga. Saya tirulah kan pembayang dia. Sebab saya macam mana saya kata tadi, saya tak boleh lama sebab pukul 5 kalau 5 dah. Saya ambil hantar anak saya ke asrama. Jadi penutup dia saya tadi kita terkendala sebab akaun satu dah kena sekat. Terpaksa buka akaun 2. Terkendala kat situ banyak masa. Kan? Tapi tak apalah, mudah-mudahan akaun 1 ni pulih segera. Dalam seminggu ni 2 kali dah kena ganggu, kena report. Okey, pantun Rakyat Yatim dalam Facebook dia saya tengok. Dia tulis apa? Pantun dia. Dia ni pakar pantun ni. Jadi saya ni tak pandai pantun, tapi saya akan ambil pembayang dia, saya tiru pembayang dia, saya cubalah balas pantun dia. Dia kata apa? Rakyat Yatim kata, "Puyuh berenang di tasik maya, angsa berenang ke pengkalan. Melayu, ya, tak hilang di dunia," kata Rakyat Yatim. Kan? Tapi mereka sesat di tengah jalan. Pantun dia pun ada resis. Orang resis ni saudara. Berak kencing dia pun resis. Pantun dia resis. Mentang-mentang dia pandai pantun kan. Apa dia kata? Puyuh berenang di tasik maya, angsa berenang ke pengkalan. Melayu, ya, tak hilang di dunia, tapi mereka sesat di tengah jalan. Siapa yang sesat tu? Siapa yang sesat? Siapa yang mengelabah sekarang? Siapa yang kena buru? Penyakau ni, yang siapa sesat ni? Yang sesat tu menantu Din Cirit, tak jumpa balik ke negara dia. Tu sesat. Tu Melayu sekor kat luar tu. Okey, saya nak jawab. Saya nak guna pembayang yang sama yang digunakan oleh Rakyat Yatim. Sebab saya tak pandai pantun. Saya copy paste pembayang dia. Puyuh berenang di tasik maya, angsa berenang ke pengkalan. Pemimpin Melayu rasuah gundah gulana, menanti mahkamah ikut giliran. Tu saya jawab. Okey tak? Berapa markah saya nak bagi? Saya ulang balik saya jawapan. Saya gunakan pembayang yang sama. Puyuh berenang di tasik maya, angsa berenang ke pengkalan. Pemimpin Melayu rasuah gundah gulana, menanti mahkamah ikut giliran. Jadi itulah penutupnya. Saya minta maaf tak ada lama-lama sebab saya dah hantar anak balik ke asrama petang ni. Jadi terganggu lah sikit tadi lah. Minta maaf akaun saya. Doakan akaun saya selamat di alam barzah. Selamat alam barzah tu. Akaun saya selamat supaya dapat kembali
Akaun saya bukan mati saudara. Ya, akaun saya gaib, dia macam Abu Ya juga. Akaun saya gaib, dia akan muncul dia akan muncul kemudian. Kerana akaun TikTok ni dia macam Abu Ya pula. Ya, dia tak mati tapi dia gaib. Jadi doakanlah supaya akaun saya jadi Abu Ya. Ya, akan wujud balik semula. Kalau tidak, saudara follow lah ya, akaun 2 saya ni. Kalau saya tak boleh nak live akaun 1, saya masuk akaun 2 ni ya. Jadi dari YT setakat ni alhamdulillah YT sporting lah YT. Boleh puji lah YT, tak ada ganggu saya ya. Terima kasih rakan-rakan yang sempat bersama di YT, yang share, yang like, yang subscribe, dan juga di TT yang share, like ya, dan juga di, yang bagi gift di YT dan juga di TT. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Minta maaf ya, saya tak dapat nak buka ruang kotak ya, sebab saya dah nak keluar, tutup sekarang ni. Jadi insyaAllah ya, lain masa ada masa kita boleh bersama dalam room-room mana yang sempat kita bersama-sama, kita boleh jumpa dari isu lain lah ya. Banyak isu sekarang ni saudara. Jumpa lagi. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.